Lebam di mata Anwar, luka rakyat yang masih berdenyut. Beberapa hari lalu, Tun Dr. Mahathir Mohamad mengutuk Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai tidak mengenang budi ekoran tindakan pihak berkuasa menyiasatnya ketika ini. Bukan itu sahaja, Tun Dr. Mahathir turut menganggap Anwar tidak mengenang budi kepada bekas Menteri Keuangan Tun Daim Zainuddin. Bekas Perdana Menteri itu menyindir tindakan kerajaan mengadakan siasatan adalah sebagai balasan atas bantuan yang diberikannya bersama Daim semasa membantu Anwar pada 2018 untuk pilihan raya kecil Port Dickson. Apabila saya menjadi Perdana Menteri kali kedua, sepanjang tempoh saya, Anwar dibebaskan dari penjara. Kemudian dia mahu bertanding dalam pilihan raya kecil di Port Dickson. Saya dan Daim berkempen untuknya, tetapi sekarang dia mahu menyiasat saya kerana salah laku, kata Tun Dr. Mahathir pada sidang media khas baru-baru ini. Sebagai respon kepada kenyataan itu, Setiausaha Politik Perdana Menteri Azman Abidin menyifatkan Tun Dr. Mahathir sebagai manusia yang tidak layak untuk bercakap tentang membalas budi, khususnya terhadap PMX. Beliau mendedahkan bahawa bekas Perdana Menteri itu telah pun merancang plot terhadap Anwar seawal minggu pertama susulan penubuhan Kerajaan Pakatan Harapan pada Mei 2018. Selepas PH berjaya menubuhkan kerajaan pada 10 Mei 2018, Mahathir mengadakan mesyuarat dengan pemimpin-pemimpin PH. Dalam mesyuarat itu, ketua parti diberikan mandat untuk menentukan dan menamakan calon menteri kabinet yang mereka fikirkan sesuai. Syaratnya adalah ketua parti akan serahkan nama calon dan Tun Dr. Mahathir selaku Perdana Menteri akan menentukan portfolio menteri. Tetapi apabila Tun Dr. Mahathir mengumumkan senarai menteri, dia mengumumkan 4 pemimpin PKR sebagai menteri yang sebenarnya tidak pun dicalonkan oleh Presiden PKR Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail. Kesimpulannya, dia telah mengkhianati dan merancangkan plot terhadap Anwar dengan melantik pemimpin-pemimpin PKR yang tidak sehaluan dengannya, katanya dipetik Malaysia Kini. Azman bagaimanapun tidak mendedahkan nama 4 pemimpin yang tidak dicalonkan oleh Wan Azizah itu. Pada tahun 2018, PKR mendapat 7 menteri kabinet termasuk Wan Azizah yang dilantik sebagai timbalan Perdana Menteri merangkap Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat. Antara lain Datuk Seri Muhammad Azmin Ali sebagai Menteri Ekonomi, Datuk Zuraida Kamarudin Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan, manakala Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail pula dilantik sebagai Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna. Sementara itu, Datuk Seri Saifuddin Abdullah dilantik sebagai Menteri Luar Negeri, Barubian, Menteri Kerja Raya dan Datuk Dr. Xavier Jayakumar dilantik sebagai Menteri Air, Tanah dan Sumber Asli. Kemudian pada Februari 2020, Azmin, Saifuddin, Zuraida dan Barubian mengumumkan keluar dari PKR menerusi langkah syaratan mengakibatkan kerajaan PH tumbang selepas mentadbir selama 22 bulan. Sebagai fakta sejarah, Barubian tidak menyertai kerajaan PN di bawah Perdana Menteri Tan Sri Mahyadin Mat Yassin pada 2020. Sebaliknya menyertai Parti Sarawak Bersatu PSB yang merupakan parti pembangkang. Sementara itu, Xavier pada Mei 2021 mengumumkan keluar PKR dan menyokong PN selepas terpalit dengan dakwaan rasuah. Dalam perkembangan berkaitan, Azman mendakwa selain Anwar dan PKR, Tun Dr. Mahathir mengkhianati rakan PH lain selepas mengumumkan peletakan jawatan sebagai Perdana Menteri tanpa mengadakan perbincangan dengan pucuk pimpinan PH. Matlamatnya adalah dia menjadi Perdana Menteri semula dengan sokongan dengan semua parti dan tidak perlu menyerahkan pentadbiran kepada Anwar seperti yang dijanjikan ketika bersama PH sebelum PRU14. Katanya, seluruh dunia tahu langkah Sheraton adalah satu usaha jahat yang dirancang untuk menafikan penyerahan kuasa pentadbiran kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Seluruh dunia juga tahu siapa dalangnya. Dalang itu jugalah yang dikhianati oleh pengikutnya sehingga tidak dapat kembali ke tampuk kuasa. Bertanding di bawah tiket PKR, menggunakan jentera dan sokongan PH menjadi Perdana Menteri. Kemudian cuba menumbangkan PH. Justru layakkah beliau untuk bercakap mengenai balas budi? Budi apa yang telah ditanam jika hendak dibandingkan dengan fitnah pendakwaan terpilih sehingga dipenjarakan dan dinafikan hak dengan cara salah menggunakan kuasa semata-mata kerana Anwar enggan mengikut telunjuk. Sehingga ke hari ini Anwar digelar banduan oleh musuhnya. Malah yang berserban dan berjubah turut mengikut perangai negarawan yang hilang deposit di tempatnya sendiri. Jangan ingat, rakyat tidak pernah peduli dengan sejarah yang pernah berlaku. Lebam di mata Anwar adalah luka yang masih berdenyut di dada rakyat sehingga ke hari ini. Ingat, rakyat sentiasa memerhati